Sebab Allah tak tengok banyak mana kita bagi. Tuhan tengok siapa yang paling ikhlas. Sebab tu ahli syurga majoriti orang kaya ke orang miskin? Orang susah. Siapa beritahu ni? Rasulullah beritahu. Bukan orang kaya. Pergi mana orang kaya? Orang kaya sibuk dengan duit dia. Duit itu membuatkan dia lebih jauh daripada Tuhan. Ini adalah pertemuan ataupun kita sebut usrah bersama asnaf. Asnaf yang dibantu oleh Pertubuhan Khidmat Ummah dengan bantuan tunai tiap-tiap bulan, seperti yang Pejabat Zakat dan Jabatan Kebajikan Masyarakat buat. NGO kita, alhamdulillah, Pertubuhan Khidmat Ummah ni NGO pertama di Malaysia yang bagi bantuan tunai bulanan. Sampai bila saya pun tak boleh jawab, tuan-tuan pun tak boleh jawab. Selama orang bagi, selama itulah saya akan sampaikan. Kalau berterusan lagi 50 tahun, 50 tahun lagi lah berterusan, kecuali orang yang menerima itu melakukan, dia terlibat dengan jenayah. Kita dapat laporan daripada masjid bahawa dia tidak langsung menghadiri Jumaat, tak main Jumaat langsung. Masjid buat keluar senarai nama. Baru ni kami adalah senarai kan. Dapat maklumat daripada Masjid Kuning, apa nama ni, orang yang tak pernah pergi sembahyang Jumaat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita jangan jadi hina dua kali, tuan-tuan. Kita jangan jadi susah lah, bukan jadi hina, jangan jadi susah dua kali. Kita dah hidup susah, Allah uji susah. Allah yang uji susah. Dah susah dah dunia, lepas tu tak semayang pula, dia nak jadi susah akhirat. Dunia 60 tahun ya, akhirat satu waktu berapa ribu tahun nak kena siksa. Lama. Kita susah dunia 10 tahun pun tak tahan. Susah dunia, kereta kerja rosak ya, anak kerja buat perangai 3 orang, baru 10 tahun tak tahan lah. Rasa nak tinggal rumah, rasa nak ambil beg tinggal ustaz. Hak tinggal dah pun ada. Kami jumpa pak kan, pak tu tinggal terus. Dia kata serabut perut ustaz. Dah lah susah, anak tak tolong pula. Ada 1-2 keluarga mak tinggal, tapi tak ramai lah, 1-2 keluarga. Mak tu lari tinggal. Hak bagus pak pula dah. Pak lah belah anak 3 orang. Allahu Akbar. Ada tapi tak ramai, 1-2 je kan. Selalu hak jantan je lah hak nak lari ni. Ni hak laki pula. Dia pula dah yang jaga anak. Macam-macam cerita lah. Semoga semua dapat pahala. Semoga hak tu semua dapat pahala insya-Allah. Jadi tuan-tuan, pagi ni ialah usrah kedua asnaf bersama pengerusi. Saya sendiri pengerusi, bukan sesuatu yang dibanggakan. Jawatan yang Allah akan soal saya. Pengerusi Pertubuhan Khidmat Ummah, NGO yang kita tubuh di Kuala Muda untuk bantu orang susah seluruh dunia insya-Allah. Tapi saya mula dulu Kuala Muda, dan NGO ni tak salah untuk dia bantu di luar Kuala Muda pun boleh. Tapi kita tak start lagi sebab tak cukup kaki tangan. Start lagi cekau tak sampai. Sebab tu kita buka Kuala Muda dulu, bagi cekap dulu. Staff pun baru 4 orang, 3-4 orang. Nanti ada duit lebih, tambah staff, baru buka untuk seluruh Kedah. Kemudian lepas 2 tahun 3 tahun baru kita nak buka untuk seluruh Malaysia lah. Sebab tu ada permohonan Johor ke, permohonan Pahang ke, nanti sat kan, minta kat NGO dekat-dekat dulu. Ada Ustaz Abid, ada Uncle Kentang, ada Ustazah Asma, ada banyak kan tempat-tempat ni semua pekat ada. Saya Ustaz Wadi orang Sungai Petani, saya tolong orang Sungai Petani dulu lah. Ni Sungai Petani semua ni kan. Esok Tuhan nak tanya hak Sungai Petani dulu. Nanti dah staff dah lebih ramai sikit, duit banyak sikit, baru saya akan mula keluar insya-Allah. Tuan-tuan doa lah. Saya target sampai 100 tahun pun kita akan
kita akan teruskanlah benda ni insya-Allah. Ada satu hari saya mula baca hadis ni tuan-tuan untuk tazkirah ni setengah jam tengok jam tu kan. Sebab saya lepas bayar mahal kan. Sejam 5,000 tuan. Tapi ni free ni. Ni main naik motor tak sat ni. Rumah hujung tu, tuan-tuan tengok duduk main rumah saya pula kan. Saya duduk rumun rumah saya jenuh. Ni pun tak tidur siang malam. Ahad sampai Sabtu. Tak rehat kan orang main sekolah. Tuan-tuan sekalian, hak ni percuma aja majlis ni kita kerana Allah ni keluarga besar kita lah. Keluarga besar kita, Usrah Asnaf. Satu hari Nabi dengan Jibril alaihissalam. Nabi dengan Malaikat Jibril. Malaikat Jibril ni kalau dia duduk dengan Nabi, dia rupa orang. Dan orang tu bukan tinggi sampai ke kipas lampu ni. Orang biasa. Orang. Jibril bila dia turun daripada langit, dia ubah jadi orang, baru dia turun jalan kaki. Jalan kaki macam biasa kan. Jalan mai duduk dengan Nabi. Dia mai duduk dengan Rasulullah. Satu hari bila dia duduk dengan Rasulullah SAW, turun malaikat lain. Turun satu malaikat lain. Kemudian Jibril pun tengok. Jibril kata, malaikat ni aku kenal dan dia tak pernah turun semenjak diciptakan. Jibril ni ketua malaikat. Bila dia duduk dengan Rasulullah, duduk ajak turun malaikat lain, maka Jibril pun tengok. Jibril kenal. Dia kata, aku kenal malaikat ni dan dia ni tak pernah turun. Sebab malaikat tempat tinggal dia di mana? Langit. Dia tak duduk kat celah pokok, dia tak duduk kat sungai, dia tak duduk kat laut. Kalau iblis, dia punya singgah sana dia di tengah-tengah laut. Iblis singgah sana dia di tengah laut. Kalau jin, dia hidup di bumi dengan kita, dalam hutan, sungai, laut, jin. Kalau malaikat, dia tinggal di langit. Allah tak tinggal di langit. Allah wujud sebelum langit wujud. Maka Allah dia tak ambil tempat. Allah tidak mengambil tempat, tidak mengambil ruang. Dia tak ambil tempat macam kita tak ambil ruang. Itu makhluk. No? Malaikat tinggal di langit. Bila malaikat ni turun, Jibril kenal. Jibril kata, aku kenal dia ni. Dia ni, malaikat ni tak pernah turun. Kemudian malaikat tu mai bagi salam. Kemudian malaikat tu kata, wahai Muhammad, Allah suruh mai bagi tahu kepada kamu sekarang untuk kamu buat pilihan. Kamu nak jadi seorang nabi yang raja ataupun nak jadi seorang nabi yang hamba abdi. Wahai Muhammad, nak jadi rasul raja ke rasul hamba abdi? Maka Nabi pun tengok tok guru dia nama Jibril. Nabi tengok Jibril pun tunduk. Jibril kata, tawadha' li rabbika ya Muhammad. Rendahlah diri kepada Tuhan kamu wahai Muhammad. Nabi pun faham, maka Nabi pun jawab, bal abdan rasulah. Nabi pun pilih, aku nak jadi rasul yang bersifat hamba abdi. Aku nak jadi rasul yang bersifat hamba abdi. Duit Nabi banyak ke tak banyak? Jawapan dia banyak. Duit Nabi banyak. Kaya orang bagi duit lepas Nabi hijrah pergi Madinah. Raja-raja lain ziarah Nabi dan bagi duit. Bagi emas, bagi harta, bagi duit. Tapi bila bagi waktu pagi, tengah hari, harta itu dihabiskan. Bagi waktu tengah hari,
Petang Nabi perhabis bagi ke orang. Ni perangai Rasulullah. Bagi kambing pun sama lah. Kayak kambing ke, bagi kurma 50 kilo ke, bagi petang, malam habis. Nabi sedekah. Nabi kuat sedekah. Bukan sedekah sikit-sikit pula. Nabi sedekah perhabis. Tiap-tiap kali sedekah sampai isteri-isteri Nabi kata, "Ya Rasulullah, ada tinggal tak?" Nabi kata tak tinggal. Nabi kata tak tinggal. Nabi bagi semua. Hak ni kita susah ikut lah. Saya pun tak kerti buat, pun tuan perempuan pun kita semua tak mampu buat. Sebab apa? Siapa dia yang gamak bagi semua, kan? Siapa dia yang berani bagi semua? Sebab yang berani bagi semua ni yang percaya, yakin Allah ganti semua. Hak kita bagi itu tambah ke kurang ni, dalam poket ada 10. Dalam poket ada 10, kita bagi 10, tinggal 10 ke tinggal kosong dalam poket? Tinggal kosong. Dalam poket ada 10, kita bagi 10, tinggal kosong. Dia bukan tinggal 10, tinggal kosong. Siapa percaya Allah ganti 100 nanti bukan waktu tu, nanti bagi 10. Nabi dia percaya, Rasulullah dia percaya, maka dia bagi hak 10 tu semua. Tuhan ganti tak? Jawapan dia, Tuhan ganti. Satu hari orang hadiah ke Nabi kambing 1000 ekor ke atas. Lebih kurang lah saya anggarkan. Sebab apa saya anggarkan? Sebab hadis tu sebut kambing yang memenuhi lembah 2 bukit. Kambing yang memenuhi lembah 2 bukit. Orang bagi ke Nabi banyak lah tuan-tuan, bukan 100 ekor ni, bukan 100 ekor. Orang bagi ke Nabi. Maka Nabi pun pergi tengok. Nabi pun pergi tengok. Kita di sini ni, di Sungai Petani ni jarang tengok orang bela kambing bawa pergi heret 500-600 ekor pergi meragut kan. Paling kurang pun 8 ekor lembu, 12. Mana nak jumpa kambing heret sampai 700-800 ekor ni. Dulu saya belajar di Syria, banyak lah Arab sekali dia tarik kan. Tapi ada anjing lah jaga 5-6 ekor anjing. Bukan anjing tu duk ni dengan kambing tu. Anjing tu jaga, dia duduk ujung-ujung ni. Arab ni sekali dia bela banyak, 600, 400, 800. Dia tarik bapak tu pi bagi makan rumput. Kat Syria banyak sikit rumput kan. Negeri lain dia tak berapa berayak. Dekat Syria dia banyak rumput. Bagi makan. Kemudian Nabi dapat isi kambing hak Nabi dapat tu, isi bukit penuh, lembah 2 bukit. Penuh lembah 2 bukit, bukan 100. Hadis tu sebut ghanaman baina jabalain, kambing yang penuh lembah 2 bukit. Kambing yang penuh lembah 2 bukit. Kemudian waktu Nabi duk tengok, ada satu orang ni, dia orang kampung. Ada satu orang ni, dia orang kampung. Dia pun orang kampung zaman tu lah. Dia, hari ni kita panggil orang asli. Di Sungai Petani ni tak ada orang asli. Di mana ada orang asli ni kot ni tak ada ni. Kau ada 5 orang. Orang asli ni kalau tuan-tuan pi sampai hari ni, dia kulit hitam, rambut dia rambut bergulung. Kita pun tak tahu dia main mana tau. Tapi dia memang orang Malaysia. Saya pernah tengok orang asli Perak, orang asli Pahang, orang asli mana pun sama. Dia hitam, batu rambut dia rinting tu. Dalam hutan, di pulau-pulau. Sampai hari ni dia ada bahasa dia. Dia bukan bangsa Melayu. Dia ada bahasa dia sendiri. Orang asli Perak tak reti bahasa orang asli Pahang. Orang asli Pahang tak reti bahasa orang asli Sarawak. Zaman Rasulullah pun ada orang asli.
Zaman Rasulullah ada orang asli. Orang asli ni dia ni Islam, tapi dia tak apa nak pandai bahasa-bahasa ni, tak apa nak erti. Dia pergi ke Nabi, dia tengok kambing banyak, dia kata, "Ya wahai Muhammad, boleh tak bagi kat aku?" Dia minta seorang dia ya. Dia kata, "Wahai Muhammad, boleh tak ni bagi kat aku?" Nabi pun kata, "Mau kah?" Dia kata, "Mau." Ambil. Ini perangai Rasulullah. Nabi kalau pakai cincin, orang puji, orang kata nak, Nabi buang, Nabi bagi. Tuan-tuan jangan puji jam saya memang tak bagi. Puji saya kata terima kasih, memang lawa pun. Sebab ni pun orang bagi. Jenuh lah saya. Kan orang puji ni, orang puji motor. Yang pelik Rasulullah ni, siapa puji dia bagi. Orang puji ridak Nabi bagi. Orang kata, "Ya Rasulullah, lawa jubah." Nabi buka. Tapi selalu yang puji ni orang luar. Semua orang Sungai Petani tak puji Nabi, sebab dia tahu dah perangai Rasulullah. Orang Sungai Petani tak puji Rasulullah sebab apa? Sebab mereka tahu perangai Nabi. Apa maksud orang Sungai Petani? Orang yang duduk dalam Madinah. Yang duduk dalam Madinah, dia tak, mereka ni tak puji. Mereka tahu Rasulullah ni kalau puji dia bagi. Tuan-tuan nak cari mana satu dunia hari ni kalau puji bagi? Tak jumpa. Wadi hak cakap pun sembang je boleh. Ni hak saya duduk depan ni, sembang saja, betul. Saya tak mampu buat. Sebab iman kita, iman Rasulullah bila iman dia tinggi, Nabi beritahu apa? Nabi kata, "Satu hari Allah beritahu ke aku, wahai Muhammad, beritahu umat kamu, anfiq unfiq alaik." Wahai Muhammad, beritahu ke umat kamu, sedekahlah, aku ganti balik. Satu hari Allah beritahu ke Nabi direct tanpa Jibril. Allah beritahu kepada Rasulullah direct tanpa Jibril, "Wahai Muhammad, beritahu ke umat kamu, siapa berani bagi, aku ganti balik." Bukan ganti 1, 10. Sebab tu kadang-kadang kita berani sedekah, lepas tu kita tengok Allah ganti tak? Ganti. Ramai orang dalam hidup dia, bila dia sedekah, lepas tu Allah ganti. Kadang-kadang lepas hari, kadang-kadang lepas minggu, kadang-kadang lepas bulan, kadang-kadang lepas tahun, Allah ganti. Ganti tu wajib, mesti, sebab Allah janji untuk ganti. Sebab Allah janji untuk ganti. Sebab tu Rasulullah berani bagi. Kita kena mula ni nak Ramadan ni. Lagi berapa Syakban tak tahu hari ni? 10 ada lagi hari ni. Berapa hari ni? 12. Ada yang tanya, Syakban tu apa dia Ustaz? Tu nak kena luku tu. Orang ni pakat jawab, dia kata Syakban berapa pula dah. Dia tak apalah buat macam mana. Syakban ni kira nak Ramadan lah. Rejab, Syakban. Ada tak puasa 3 bulan kat tangan? Ada? Ada seorang, 2 orang. Ada 2 orang. Ni hak 30 tahun dulu ramai hak jenis puasa 3 bulan. Kalau hari ni punya, sekali dengan hak penceramah tak puasa. Ramadan puasa lah. Hak 3 bulan ni, hak rakam ceramah lagi lah. Saja musik dia. Kan? Zaman dulu ramai puasa 3 bulan. Hebat no. Hebat. Ni ada 2 orang tadi angkat tangan. Hebat. Hak mana yang rajin puasa ni selalu berdoa untuk umat Islam yang lain. Ni nak masuk Ramadan, siapa jamu orang buka puasa, dia dapat pahala banyak mana hak dia jamu. Ada sahabat dulu ni miskin, susah. Dia kata, "Ya Rasulullah, kami pun buka puasa dengan kurma saja. Daging tak makan, roti tak makan, apa tak makan."
Maka Nabi pun kata, walaupun sebiji buah kurma. Kalau kita zaman hari ni, walaupun cucuk kodok sebiji. Hari pertama buka puasa, buat cucuk kodok, bagi lebih 10 biji. Bagi lebih 10 biji, bagi kat jiran. Berapa orang jiran makan, mereka 5 beranak, 5 orang pakat makan. Dapat pahala 5 orang puasa Ramadan. Dapat pahala 5 orang puasa Ramadan. Sebab hak makan cok kodok kita tak sat 5 orang rumah sebelah. Memang duk buat ustaz daripada dulu, duk buat saja, bukan pernah niat pun. Kita daripada dulu, saya daripada kecil, bukankah kita duk tukar pinggan? Buat cucuk jagung lebih, buat bihun sup laksa lebih, hantar rumah Mak Cak Yang satu, rumah Mak Tam satu. Kita pun kata rumah Tok Cik banyak cantik muka hang. Ni pun 2 rumah dah, mak kata kan. Lu pun 2 rumah mana nak cukup rumah kita pun. Hantar 2 buah sudahlah, esok rumah orang lain pula. Daripada dulu kita duk bagi dah. Tapi tak niat. Tu nak niat apa tahun ni? Tahun ni niat bila bagi, niat bagi orang buka puasa, jamu orang lain buka puasa. Kalau kacau bubuk jagung, buat bagi lebih. Bubuk jagung tak mahal sangat, 5 mangkuk boleh hantar. Rumah 1, rumah 2, rumah 3, rumah 4, rumah 5. Berapa orang semua tu? 20 orang buka puasa. Seorang 2 mulut, 3 mulut je. Dapat pahala 20 orang puasa Ramadan. Lagi nak mudah lagi macam mana? Mereka duk kacau bubuk lambuk. Surau tu duk kacau bubuk lambuk, bagi tiap-tiap hari mereka bagi. Lepas tu mereka kutip lah RM20, RM40. Pi bagi RM30, RM20, niat sebulan orang makan. Yang tu kuih mudah lah tu. Kan mereka buat kacau bubuk lambuk ni, surau ni buat, surau Ikhwan ni buat. Tahun ni buat tak tahu apa dia, ada tak Ikhwan, surau Ikhwan buat tak tahun ni? Tak ada surau Ikhwan. Ikhwan kaya-kaya orang ni sini. Apa nama ni, kampung Kedah buat tak? Tahun ni buat tak? Buat kot, tiap-tiap tahun duk buat. Kampung Kedah tiap-tiap tahun kacau bubuk lambuk. Surau ni pun duk buat. Kira kami tak mau buat dah tahun ni. Kami sekolah tak mau buat dah. Ramai ni buat sampai bertemu tembung pula kan. Masjid buat telah dah. Masjid Kuning buat buka puasa. Pi Masjid Kuning bawa RM50, boh dalam tabung, niat dalam hati untuk orang buka puasa sebulan. Ni nak ajak ni tuan, ni nak ajak. Cerdik dunia, cerdik akhirat. Seni dunia, seni akhirat. Pulun dunia, pulun akhirat. Ambil tahu dunia, ambil berat akhirat. Saya tengok banyak masjid buat buka puasa, dia buat tabung tu. Tabung apa? Kemarin saya tengok kemarin Jumaat, tabung Ihya Ramadan. Orang sahur buka puasa, orang qiyam pi bubuh. RM50 cukup kau ustaz, buka puasa sehari pun tak cukup. Bukan nak suruh RM50 tu buka puasa sehari. RM50 tu orang beli beras segenggam cukup lah abang kita punya. Segenggam wakil kita, segenggam beras jadilah. Segenggam beras kita tu masuk mulut, 2 biji, 3 biji beras tu masuk mulut semua orang buka puasa. Cukup. Sebab Allah tak tengok banyak mana kita bagi. Tuhan tengok siapa yang paling ikhlas. Sebab tu ahli syurga majoriti orang kaya ke orang miskin? Orang susah. Majoriti ahli syurga orang susah. Siapa beritahu ni? Rasulullah beritahu. Bukan orang kaya. Pi mana orang kaya? Orang kaya sibuk dengan duit dia.
Duit itu membuatkan dia lebih jauh daripada Tuhan. Duit yang banyak membuatkan dia lebih jauh daripada Allah. Beberapa hari lepas mereka bunuh satu orang jutawan di Hong Kong, nama Abby Choi. Jutawan tu, dia beli rumah untuk mak mentua, pak mentua, bekas laki dia, apa semua ni. Beli rumah lebih kurang 40 juta ringgit rumah saja. Dia beli rumah, dia tu beli rumah dah. Lepas tu bagi duit dekat bekas laki dia, dia bagi duit. Abang ipar jadi tukang driver dia. Last sekali yang pakat bunuh dia ni abang ipar, bekas laki dia, pak mentua, mak mentua hak dia bela ni. Bunuh dia. Kepala duk tang lain, kaki duk tang lain, badan duk tang lain, tangan duk tang lain. Depa gaji potong dia sikit-sikit. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya tengok, saya kata manusia ni, hang buatlah baik kat dia macam mana pun, kalau yang tak syukur, yang jauh daripada Tuhan, dia takkan kenang sikit pun, seinci pun. Maka duit banyak tak jamin orang tu selamat. Tengok ni, duit banyak kan, dia dah lah lepas tak Islam, duit banyak tapi tak selamat juga. Semua orang cerita kata dia ni bagus kan. Baguslah bekas laki dia pun dia bela, nak cari mana. Dia bela bekas laki dia, duk bagi duit bulanan kat bekas laki dia. Tapi bila dia kata nak jual rumah tu, nak ganti dengan rumah lain, nak jual, mereka bunuh dia. Baru je ni, beberapa hari lepas. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tuan-tuan, Nabi kata, aku tengok syurga, aku tengok masuk pusing habis dah. Fawajadtu akthara ahlihal fuqara, aku mendapati majoriti ahli syurga orang miskin. Orang kaya kuota sikit je. Bila Nabi kata kebanyakan, maksudnya 10 orang, 5 miskin 5 kaya kah? Tak, tu sama banyak. 6, 4 ataupun 7 orang susah, 3 je orang kaya. Jadi orang susah kebanyakannya adalah penduduk syurga. Jadi peluang kita masuk syurga insya-Allah cerah. Yang kita nak kena jaga apa dia? Nak kena jaga ibadat kita. Nak kena jaga ibadat kita. Bila Nabi meninggal, isteri-isteri pun ikut perangai Nabi. Isteri-isteri Rasulullah ikut perangai Nabi. Siapa dia isteri Nabi? Hak sebelah orang tu lah, semua perangai sama. Apa dia? Orang bagi, depa sedekah habis. Subhanallah. Isteri-isteri Nabi. Sehingga ada isteri Nabi digelar Ummul Masakin, ibu orang-orang miskin. Tiap-tiap hari dia cari orang susah, dia bungkui. Roti dia buat 5-60 bungkus, dia pergi bagi ni. Dia pergi bagi 5-60 buah rumah. Ni isteri Nabi. Nama Zainab, Sayyidatuna Zainab, Ummul Masakin. Hebatlah isteri Nabi, semua hebat. Sayyidatuna Aisyah, satu hari orang bagi 100,000 dirham. 100,000 dirham kan? Banyaklah 100,000 dirham ni, ratus-ratus ribu ringgit. 100,000 dirham ni ratus ribu ringgit. Banyak. Orang bagi ke Sayyidatuna Aisyah, orang bagi pagi, tengah hari habis. Dia punya pekerja pekerja perempuan jumpa Sayyidatuna Aisyah. Wahai Sayyidatuna Aisyah, ada tinggal tak 1 dirham? Sebab daging apa pun tak ada di rumah kita, nak beli daging 1 dirham. Sayyidatuna Aisyah kata, awak tak habang awal. Kalau habang awal, aku tinggal dah tadi 1 dirham. Maksudnya 100,000 tu dia tak tinggal seduit pun, semua dia sedekah.
Tiru perangai siapa? Perangai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ni iman sahabat-sahabat dan ahli keluarga Rasulullah. Kita kena yakin macam itulah. Ni nak masuk bulan puasa, siapa dia tak pernah sedekah, tahun ni kena start sedekah. Bukan nak suruh sedekah sehari RM10. Bukan nak suruh sedekah sehari RM10, sehari RM1. Start tahun ni. Ni saya nak ajak ni semua ni yang kumpulan asnaf PKU kita ni, mulai tahun ni Ramadan sehari RM1. Nak buh tang mana ustaz? Janganlah buh tabung anak, tu pusing kot tu juga. Dia buh tabung anak dia dalam rumah tu. Cari surau, cari masjid. Kan, surau kita aktif buat buka puasa tiap hari, pergi buh sehari RM1. Tadi untuk buka puasa kita buh dah 50 sebulan. Ni tiap-tiap hari pula ni. Sedekah bulan Ramadan adalah sedekah paling afdal. Ni nak lebih kurang 2 minggu ni nak Ramadan, lagi lebih kurang 2 minggu. Lepas ni tak ada dah. Usrah kita tak jumpa dah. Kau ada? Ada ke mana dia ni Puan Ida? Ada bulan Ramadan ke? Berapa bulan lepas ni? Bila jumpa pula nak bagi lepas raya. Lepas raya, jamuan raya lah. Tak ada Ramadan lah, puasa esok mai pakai baju raya lah. InsyaAllah kita buat jamuan raya di sini. InsyaAllah. Tuan, jadi saya rasa takat tu saja untuk pagi ni. Peringatan ringkas daripada saya untuk kita semua. 3 bulan sekali kita jumpa di sini. Nanti bulan 10 kita punya dewan siap dekat kampung Nakhoda Busu tu, rumah 6 biji untuk orang-orang yang tak ada rumah sewa pun tak ada, duduk bawah jambatan apa semua tu. Tuan-tuan ada rumah sewa elok, tak payahlah minta kan. Kesian orang yang kami jumpa bulan lepas duduk dalam duduk dalam kereta, rumah pun tak mampu sewa kan. Duduk dalam kereta lagi teruk. Yang 6 biji tu untuk depa lah. Dekat dengan rumah asnaf yang susah tu ada pejabat, ada dewan. Nanti program kita di situ. Muat ke tak tahulah, ramai ni. Surau tu muat kah? Surau besar dah separuh ni, sekecil pak. Nanti insya-Allah lah kita program di sana, di bangunan baru. Di sekadar tu saja kita jumpa nanti lepas raya. Raya ke berapa saya tak tahu, nanti depa bagi tahu lah. Program jamuan hari raya bersama dengan semua, dan ada ada sumbangan duit raya lah untuk anak-anak, insya-Allah. Itu bawa anak-anak, ada sumbangan daripada PKU untuk anak-anak. Jadi sekadar tu dulu untuk tengah hari ini. Takat tu saja ceramah saya, peringatan tazkirah ringkas. Semoga Allah Ta'ala mengampunkan kita semua. Semoga Allah Ta'ala bagi istiqamah saya dan kita semua sampai masuk syurga, insya-Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam.